Okay. So kita sambung tajuk. Aduh, kita belajar apa tentang rintangan kan? Okay, rintangan. So ada 4 faktor. Panjang. Ingat lagi ke panjang ni? Semakin panjang dawan semakin apa? Respon. Semakin tinggi rintangan. Semakin tinggi rintangan dia. Okey, semakin tinggi rintangan. Okey, ni luas keratan rentas. Ni. Wayar tebal, wayar halus. So yang mempunyai rintangan tinggi yang mana? Wayar halus. Okey, wayar halus. Okey, next suhu. Okey, suhu pula kalau suhu tinggi, rintangan dia apa? Tinggi. Rintangan. Ni untuk konduktor untuk konduktor logam. Apa-apa logam kalau kita kalau suhu dia panas, suhu logam tu panas, rintangan dia tinggi. Tapi ada yang bahan dia suhu dia tinggi tapi rintangan dia rendah. Apakah ia? Siapa ingat? Silikon Semikon. Ya, silikon, iaitu dia sejenis apa? Konduktor. Contoh dia macam silikon. Okay, cuba tengok video ni. Sekejap. I have a circuit with a battery, light bulb, and gap. If I fill this gap with a metal, the light comes on. Okay, If I fill this gap with glass, the light stays on. You probably already know this because metal is an electric conductor and glass is an insulator. But what happens when I fill this gap with a silicon wafer? Okay, itu silikon. Kejap. The light stays on. So you might think the silicon's an insulator, but what if I heat it up? Mana ke tadi? Mana silikonnya? It's an insulator. Okay, itu silikon. The silicon's an insulator. Okay, ni adalah silikon. So kalau tadi silikon dia tak boleh kondak elektrik kan? Betul tak? Betul. Silikon dia tak boleh kondak elektrik. So dia nak test dia guna mentol kat sini. Jadi kalau dia tak boleh kondak elektrik, mentol tu tak menyala lah. Okay, so apa jadi kalau ni kita tengok Kalau dia panaskan, dia bagi suhu tinggi. Dia panaskan silikon, apa jadi dengan mentol? Nyala kan? So itu menunjukkan silikon kalau dipanaskan suhu dia tinggi, rintangan dia rendah. Bila rintangan rendah, arus dia senang nak lalu, sebab itulah mentol ni boleh menyala. So itulah bezanya, okey? Semikonduktor dengan konduktor. Faham ke? Faham. Semikonduktor kan, kalau nak bagi arus dia senang nak lalu, dia kena suhu tinggi. Barulah rintangan dia rendah, mentol boleh menyala. Tapi kalau yang konduktor logam yang macam kuprum ataupun kuprum aluminium tu, dia lain pula. Dia kalau suhu dia tinggi, rintangan dia tinggi. So arus dia susah nak lalu. Okay, so dia beza antara konduktor logam dengan semikonduktor ni. Dia lain. Okay, next. Okay, lepas tu. Okay, sekejap. Okay, lagi yang jenis bahan ni. So, hari tu cikgu dah explain kan. Yang paling rintangan tinggi adalah aluminium. So aluminium ni bukanlah konduktor yang baik Yang paling baik perak, tapi disebabkan perak ni mahal, kita guna kuprum. Okey, biasanya kita guna kuprum lah dalam sistem pendawaian. Faham ke? Faham. Okay, faham. So next. Okay, kita buat eksperimen. Selalunya memang kalau kat sekolah kita buatlah eksperimen ni, tapi dah tak sekolah kan. Okay, so kamu bayangkanlah eksperimen ni. Dia nak menguji panjang dawai. Dia nak test betul ke makin panjang dawai, kan contohnya 100 cm ni, makin tinggi rintangan dia. Okay, so macam nak kira rintangan? Okay, dekat sekolah kita tak ada alat special tau untuk ukur rintangan. Okay,
So dia peringkat sekolah ni, peringkat kamu ni memang tak dibagi guna alat untuk ukur bintangan. So kamu kena buat cara manual. Jadi cara manual nak ukur bintangan kena pakai formula. Okay, so formula nak kira bintangan adalah R sama dengan V per I. Ni formula nak kira bintangan. So okay, bintangan apa unit dia? Respon. Ohm. Ohm So dia punya simbol ohm dia macam ni. Okay, V. V tu apa V? Voltan. Okay, V tu voltan ataupun nama lain dia beza keupayaan. So unit dia apa? Apa unit untuk beza keupayaan? Volt. Volt. I besar. Okay, I tu apa? Arus. I tu arus. Unit dia apa? Unit untuk arus? AC bukan, itu unit untuk cas. Arus. Okay, simbol arus I. Tapi unit dia apa? Ampere. Unit dia ampere. Unit dia ampere A besar. Okay. Jadi, so nak kira bintangan, kamu perlukan ni beza keupayaan ni bahagi dengan arus. So kamu kena ada alat untuk ukur beza keupayaan. Okay, apa alat untuk ukur beza keupayaan? Alat apa untuk ukur beza keupayaan? Apakah nama alat untuk ukur beza keupayaan, untuk ukur voltan? Apa nama alat? Ya, voltmeter. Untuk kira arus? Alat untuk ukur arus. Okey, ammeter. Jadi yang ada kat makmal sekolah, voltmeter dengan ammeter je, okey. Kita tak ada alat yang memang terus special untuk kira bintangan, tak ada. Untuk level SPM tu je dia bagi alat voltmeter dengan alat ammeter. Jadi kat mana nak letak voltmeter dengan ammeter ni? Okey, so hari tu kan cikgu kata kalau nak letak voltmeter mestilah selawi dengan apa ni yang kamu nak kira tu. Contohnya kamu nak kira beza keupayaan yang melintasi dawai konstanten ni. Kan kamu nak kira berapa beza keupayaan, berapa voltan yang melintasi dawai konstanten ni. So kamu kena letak voltmeter ni selawi dengan dia. So ni voltmeter ni kena letak selawi lah. Okey. Dengan dawai konstanten ni. Lepas tu ammeter kamu kena letak dalam liter dia. In the line. Contohlah dalam liter. So ni ammeter. Dia kena letak secara se-CV. Ammeter kena letak secara se-CV. Voltmeter kena letak secara selawi. Okey, kamu tahu ke dawai konstanten tu apa sebenarnya? Dawai konstanten tu kan dia gabungan ni tau. Dia campuran kuprum dengan nikel. Dengan nikel. So kita panggil dia dawai konstanten. Okey. Jadi kita pun buatlah eksperimen, okey. Letak voltmeter, letak ammeter. Okey, first eksperimen kita nak buat ni panjang dawai yang pendek, contohnya 20 cm. So dawai konstanten tu kamu buatlah ukuran dia 20 cm. Kan? Lepas tu nak kira bintangan mesti ada apa voltan dengan arus. Okey, arus tu kamu tetapkan. Contohnya tetapkan 0.6 ampere. Macam mana nak tetapkan 0.6 ampere? Respon. Kita guna apa untuk tetapkan arus 0.6 ampere ni? Kita guna apa? Macam nak bagi arus 0.6 ampere ni? Ya Allah. Guna apa? Rheostat. Rheostat, okey. So kita guna rheostat ni. Kamu adjust lah rheostat ni. Okey, adjust sampailah ammeter tunjuk 0.6 ampere. So rheostat tu untuk ni lah, untuk menetapkan arus untuk menetapkan arus ataupun untuk mengawal arus. Okey. Bila dah 0.6 ampere ammeter, lepas tu nanti switch ni kamu kena ni lah on, hidupkan kena hidupkan. Tak boleh lah dia putus kat situ. Okey, lepas tu tengoklah voltmeter bagi bacaan. Okey.
So contohnya voltmeter bagi bacaan 1.2. So kalau bagi bacaan 1.2 volt, arus dah tahu dah 0.6 ampere. Boleh tak kira bintangan? Okay, cuba kira berapa bintangan dia. Kira sekarang. Pakai formula R sama dengan V per I. Dapat berapa? R sama dengan V per I. So V dia adalah 1.2 bahagi 0.6. Okay, berapa? 2 ohm. Ohm. So dapatlah 2 ohm. Okay, next kita guna dawai yang panjang sikit, 40 cm. Arus pun kita tetapkan juga 0.6 ampere. Kita tengok voltmeter ni tunjuk bacaan sebanyak 1.8 volt. So berapa bintangan dia? Kira kan. Berapa? 66.67. Oh, 6 ke? 3. Pakai formula ni. Okay, kamu silap kat mana tu? Okay, V adalah 1.8 bahagi dengan 0.6. Dapat 3 kan? Dapat tak 3? Betul. Betul. Okay, tadi yang salah tu sebab apa? Dia tersalah bahagi ke apa? Tadi tak nak bagi cikgu, sorry. Okay. Okay, lepas tu tukar pula dawai. Konstantan buat yang panjang dia 60 cm. Okay, lepas tu nanti voltmeter tunjuk bacaan 2.4 volt. Arus masih sama 0.6 ampere. Okay, kira berapa bintangan dia? 4 ohm. Okay, 4 ohm. Kemudian dawai 80 cm pula. Okay, arus sama 0.6 ampere. Okay, voltmeter tunjuk bacaan 3 volt. Berapa? 5. Okay, 5 ohm. Yang ni kalau 100 cm, okay, arus dia 0.6 ampere. Voltmeter tunjuk bacaan 3.6 volt. So berapa bintangan dia? 6. 6 ohm. Okay. So jadi kat sini kesimpulannya nampak tak? Kalau 100 cm panjang dawai konstantan, bintangan dia tinggi kan? 6 ohm. So terbuktilah semakin panjang dawai konstantan ataupun semakin panjang dawai, semakin tinggi bintangan. Okay, so bila kamu buat graf, bintangan lawan dengan apa ni? Panjang dawai, kamu akan dapat hubungan apa ni? Ni apa nama hubungan graf ni? Kadar terus. Dia berkadar terus. Okey, inilah eksperimen dah siap. Cepat kan? Cepat tak kita buat eksperimen ni? Cepat. Cepat kan? Okey, next eksperimen lain pula. Ni pun kita akan buat juga ni. Bukanlah kalau kat sekolah kita buat lah. Okey, so macam mana ni eksperimen tentang apa ni? Oh, dia nak tengok ketebalan dawai konstantan. Okey. So dia sama je, cuma nak tengok ketebalan dawai. Okay, apa masuk SWG ni? Standard wire gauge. Okay, so dia kan semakin tinggi dia punya SWG dia, semakin nipis. Nipis dawai dia. Jadi dawai yang paling nipis yang mana? Standard SWG 20 ke SWG 34? Okey. Nampak tak cikgu share ni? Nampak. Okey, nampak. Okey. Jadi kat sini yang paling nipis adalah dawai SWG yang mana? 20 ke 24 ke 28 ke 32 ke 34 ni yang makin dia punya dawai dia nipis. 34. 34 ni dawai dia nipis. Okey, Kak Makmal ni banyak je dia punya ni dawai-dawai tebal nipis ni. Okey, yang SWG 20 ni dawai dia tebal. Okey, dawai dia tebal. Okey, kita pun buatlah eksperimen kan nak buktikan bintangan mana yang paling tinggi, dawai nipis ke dawai tebal? Respon. Tebal. Bintangan tinggi. Nipis.
Dawai nipis. Dawai nipis ni bintangan tinggi. Nak senang kamu ingat ni je. Dawai nipis tu macam jalan kampung. Kan, dawai tebal dia macam jalan highway. So kita senang nak pecut kat jalan mana? Jalan highway ke jalan kampung nak senang pecut? Highway. Kan, so highway senang nak pecut. So bintangan dia rendah. Yang jalan kampung ni susah nak pecut. Kan, susah kita nak pecut. Jadi bintangan dia tinggi. Okey, so nak buktikan kita buat eksperimen. Samalah juga. Ni kita letak voltmeter kan, selawi. Ammeter ni letak se-CV. Okey. So arus tetapkan. Buatlah arus 0.6 ampere. Okey, semua 0.6 ampere. Okey, kalau lah yang dawai yang tebal tu, yang SWG 20 tu. Okey, bayangkan voltmeter akan tunjuk bacaan. Kalau yang dawai tebal tu dia akan tunjuk bacaan dia. Berapa Contohnya okey 1.2 volt. 1.2 volt. Okey, kira bintangan dia R sama dengan V per I. So V 1/2 I 0.6. Berapa? 2 ohm. Okey, 2 ohm. So 2 ohm lah yang dawai yang tebal ni. Okey, kalau dawai yang paling nipis ni pula. Okey, so beza keupayaan dia, okey cikgu buatlah 2.4 volt. 2.4. Okey, so berapa bintangan dia? Kira 2.4 bagi 0.6. 4 ohm. 4 ohm. So kat sini terbuktilah yang dawai nipis bintangan dia tinggi. Okey, settle eksperimen yang itu. Okey, next. So bila kita buat graf, kamu akan nampak kalau dawai dia nipis kan. So luas keratan rentas dia, ini luas ya. So luas keratan rentas dia rendah. So bila luas kan, ni nipis lah, ni dawai nipis. Dawai nipis, luas keratan dia luas keratan rentas dia rendah. Okey, so bila dawai nipis bintangan dia tinggi. Kalau kat sini dawai tebal maksudnya luas keratan rentas dia tinggi lah. Kan kat sini kan tebal. Bintangan dia rendah. So apa hubungan graf ni? Respon. Songsang. Ya, kalau macam ni kita panggil berkadar songsang. Okey. Bintangan berkadar songsang dengan luas keratan rentas. Yang ni luas tau, luas keratan rentas. Okey. Ini hubungan dia berkadar songsang. Okey, kalau kamu nak buat berkadar langsung, boleh juga buat graf berkadar langsung. Tapi make sure yang A ni, luas keratan rentas ni, kamu buat 1/A. So bintangan melawan 1/A. So boleh buat hubungan berkadar langsung. So kalau macam ni kita panggil bintangan berkadar langsung dengan 1/A. Okey, faham ke? Faham. Faham kan? Kalau nak buat berkadar langsung make sure 1/A Tapi kalau nak buat A saja, buat graf macam ni lah. Melengkung bintangan berkadar songsang dengan A. Tapi biasanya kita buat yang berkadar langsung lah, senang. So nanti A tu luas tu kamu buat dia 1/A. Cari nilai 1/A, 1 per luas. Okay, next. Faktor pula apa? Dia nak tengok suhu kan? So untuk konduktor logam ni, dia kalau suhu tinggi, bintangan dia tinggi. So macam mana dia nak buat suhu tinggi? So dia tak panaskan sebab bahaya kan nak panaskan. So dia pakai arus. Dia tinggikan arus dia. Maksudnya kan kalau makin tinggi arus, kita buat 1.7 ampere kan. Arus lalu dalam lita ni. So dalam lampu ni dia ni mentol ni. So mentol dia ada apa dalam mentol? Dalam mentol ada apa? Yang macam ni Ni kita panggil apa ni? Filamen. Filamen. Okey, so dalam mentol dia ada filamen. So kalau arus tinggi tu mengalir dalam filamen, nanti filamen tu dia panas. Okey, lagi tinggi arus yang lalu, lagi tinggi suhu filamen ni. Okey, lagi tinggi suhu
Okey. So bila arus dia tinggi, suhu filamen dia tinggi. So bila kalau arus dia rendah, suhu filamen dia apa? Rendah. Okey, rendah. Lepas tu kita pun buatlah eksperimen kan. Okey, kita buatlah arus rendah ni. So suhu filamen dia rendah. And then nak tengok berapa beza keupayaan yang mementasi mentol ni. Letaklah voltmeter kat sini selavi. So voltmeter akan tunjuk bacaan. Okey, contoh cikgu buat bacaan dia 1 volt. So berapa dia punya rintangan dia? Ni unit dia ohm. Kira kan? Pakai formula R sama dengan V per I. So V dia 1. 2 ohm. Ya, 2 ohm. Okey, kalau yang arus tinggi ni, so suhu filamen dia tinggi. So cikgu buatlah voltmeter dia tunjuk bacaan 5. Contoh 5. So berapa rintangan dia? Rintangan dia 5 bahagi 1.7. Berapa? 2.94. 2.94 ohm. So kat sini makin tinggi suhu filamen, makin tinggi dia punya rintangan. Okey. Boleh faham ni? Faham. So kalau kita buat graf voltan, kali ni dia buat graf voltan melawan arus dia buat voltan melawan arus. Okeylah. So arus rendah, voltan pun rendah, arus tinggi, voltan ni pun tinggi juga kan. So ni hubungan dia. Tapi tak dapat berkadar langsung, dia dapat apa ni kalau melengkung macam ni. Okey, so graf dia tak dapat ni berkadar langsung, dia melengkung ke atas. So graf dia macam tu lah. Okey, next. Ni pula kalau jenis bahan pula. Okey, kita ada kuprum, nikrom dengan konstantan. Okey, nak tengok yang mana yang paling bagus konduktor dia. Okey, jadi kalau kita buat kuprum. Okey, contoh kita buat kuprum. Lepas tu tengok dia punya voltmeter dia tunjuk bacaan 1 volt. Kalau nikrom 2 volt. Kalau dawai konstantan ni 3 volt. Tahu kan dawai konstantan tu apa? Jadi cikgu kata dawai konstantan tu gabungan apa? Campuran apa? Respon. Kuprum dengan nikel. Ya, kuprum dengan nikel. Kuprum dengan nikel Okey, so nak buat eksperimen ni kita tetapkan arus lah 0.6 ampere, 0.6 guna biostat untuk tetapkan arus. Okey, sekarang kira rintangan untuk dawai kuprum. Pakai formula R sama dengan V per I. Dapat berapa? 1.67. Okey, 1.67 ohm. Kalau nikrom? Berapa? 3.33 ohm. 3.33 ohm. Kalau dawai konstantan? 5 ohm. 3 volt bahagi 0.6 dapat 5 ohm. So paling rendah rintangan je adalah dawai kuprum. Okey, 1.67. Sebab itulah kuprum ni konduktor yang paling baik. Okey, konduktor yang paling baik. Okey. Jadi kat sini dah settle lah, habislah eksperimen. Kalau kat sekolah satu hari satu eksperimen yang buat. Ni ada 4 eksperimen 4 hari. Kita boleh buat dalam masa 1 jam dah siap kan 4 eksperimen ni. So boleh bayang tak eksperimen ni? Boleh bayang? Boleh. Boleh kan? Boleh. Yang penting kamu kena tahulah cara nak pasang voltmeter tu mesti selavi dengan dawai kuprum selavi. Dengan inilah dengan dawai yang kamu nak test tu. Okey. Sebab kamu nak test kat sini kan X dengan Y ni. So letak voltmeter je selavi. Ammeter ni letak sesivi. Okey dah, next kita pun buat contoh 4 ni.
Sebuah lampu filament menggunakan arus sebanyak 0.5 ampere apabila disambungkan kepada punca 240 volt. Okey, berapakah bintangan lampu tersebut? Tadi formula bintangan A sama dengan V per I kan? Cuba kira dapat berapa? 240 volt bahagi arus 0.5 ampere. Berapa dapat? Dah kira dah? 480 ohm. Ya, 480 ohm. Okey, next yang ni pula. Hitungkan beza keupayaan yang melintasi perintah 20 ohm jika arus dia 0.4 ampere. Nak kira beza keupayaan. Mana formula nak cari beza keupayaan? Ni V ni. So, kita buat apa ni? V sama dengan I darab dengan R. Okey, cuba masukkan dapat berapa? I dia 0.4, bintangan dia 20. Berapa dapat? 8 volt. 8 volt. So buatlah 8V besar. Okey, 8 volt. Okey. So settle bintangan. Okey, so bintangan yang apa ni? Konduktor yang bagus apabila bintangan dia rendah. Okey, kita boleh buat satu konduktor yang tadi cikgu kata konduktor yang bagus bintangan dia rendah kan. Okey, macam mana nak buat konduktor tapi dia punya bintangan dia 0 ohm. Tak ada bintangan. Macam mana nak buat? Biasanya konduktor bagus tu bintangan dia rendah lah macam dawai kuprum kan. Macam dawai kuprum. Tapi kita boleh buat satu konduktor tapi bintangan dia langsung tak ada. 0 ohm. Kita panggil apa? Kita panggil apa nama dia? Kita panggil ni super konduktor. Ya. Dia konduktor kan boleh konduk elektrik, bukan setakat bintangan dia rendah tapi bintangan dia kosong, tak ada langsung bintangan. So kita panggil dia super lah, super. Okey, super konduktor. Maksudnya dia boleh konduk elektrik tanpa ada bintangan. So kat mana super konduktor ni digunakan? Contohnya dalam kereta api ni, kereta api pengapungan magnetik ni. Dia gunakan konsep magnet dan juga dia gunakan konsep superkonduktor. Kat mana kita berjumpa kereta api ni? Ni nama dia bullet, kalau ni kita panggil bullet train. Bullet train. Kat mana? Siapa tahu kat mana? Jepun. Ya, kat Jepun Dia kata 1 jam boleh bergerak sejauh 581 kilometer. Dalam masa 1 jam. Okey, bila Malaysia nak ada benda ni? Lambat lagi. Dia nak tunggu korang yang buat benda ni. Okey. So macam mana cara nak buat superkonduktor ni? Okey, kita ambil je apa-apa logam. Tak kisahlah apa-apa logam ke. Asalkan dia logam. Tapi kita kena sejukkan dia. Logam disejukkan di bawah nama dia di bawah suhu genting. Dia setiap logam dia ada suhu genting dia. So kita kena sejukkan dia di bawah suhu genting. Baru dia jadi superkonduktor. Okey, contoh dia macam video. Okey, video lagi lah kat sini jap Kamu tengok ini. Mana tu? Mana video tadi? Masalahnya cikgu punya video ni kan dia berterabur sampai susah ni nak cari. Tengok satu-satu. Korang nampak tak superkonduktor? Sekejap Ni ke? Oh ni. So what if we got here? Sekejap Mana ke?
Sekejap. Okey. Yang ni yang